Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita untuk meneruskan pengajian zaman akhir. Yalah, setelah sekian lama pengajian kita ini tertangguh. Sebelum ini kita ada buat seminggu 2-3 kali. Tetapi atas urusan-urusan di lapangan, saya terpaksalah tangguhkan dulu sebahagian daripada kerja-kerja, urusan-urusan di alam maya internet. Kali terakhir kita mengadakan kuliah pengajian zaman akhir ini ialah pada 28 September yang lalu. Lama dah ya. Hari ini dah 13 November. Dah sebulan lebih dah. Tapi itulah, kita bersyukurlah. Dalam tempoh itu sebenarnya bagi pihak saya sendiri dan mendapat banyak ilmu dan sangat banyak pengalaman. Tanpa disangka-sangka, begitu rupanya salah satu cara Allah untuk mendatangkan didikan, untuk mendidik kita. Jadi kita mengucapkan selamat datang ke pengajian zaman akhir bagi kali yang ke-53. Pengajian zaman akhir kita ini, dari segi hakikatnya, tidak lain tidak bukan Allah lah yang menghentikan dan Allah jugalah yang menyambungnya. Dari segi hakikatnya, Allah lah yang menangguhkan dan Allah jugalah yang menjayakan. Dia yang beri faham dan dia yang bagi kesedaran. Itu dari segi hakikatnya. Dan kita pun sedia maklum bahawa dari segi syariatnya, kita tetap kena berusaha dan berikhtiar. Kerana dengan cara yang sebegitu, barulah kita ini selaras dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baiklah, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, mula-mula kita nak sambung kisah tentang seorang hamba Allah dari Khurasan, ataupun tepatnya di Afghanistan. Sebab Khurasan ini luas wilayah dia. Dan di Afghanistan yang sebahagian orang memandangnya sebagai Al-Mahdi, iaitu Muhammad Qasim. Kita sudah kongsikan serba sedikit tentang apa yang luar biasa yang berkaitan dengan Muhammad Qasim, tentang keganjilan-keganjilan, tentang keistimewaan-keistimewaannya dan yang berkait dengan dia lah dalam kuliah yang lepas, kuliah kali yang ke-52. Sangat bagus jika tuan-tuan dapat mengimbas kembali kuliah kali yang ke-53 itu, supaya kita punya pengajian ini dia berkesinambungan, lebih berkesinambungan, terutamanya dari segi pemahamannya, ya, insya-Allah. Baik, tentang Muhammad Qasim ini. Okay, beberapa persoalan tentang beliau. Yang pertama, adakah Muhammad Qasim ini Al-Mahdi? Jawapannya, ringkas kata, tak ada sesiapa pun dalam kalangan manusia dan jin yang hidup pada hari ini yang tahu. Mengapa? Kerana seseorang itu hanya menjadi Al-Mahdi secara rasmi setelah dia dibai'ah. Selagi belum dibai'ah itu, kita pun tak tahu Al-Mahdi benarkah atau tidak. Jadi ringkas kata, setelah dibai'ah nanti, barulah seseorang itu rasmi sebagai Al-Mahdi. Persoalan, katakanlah semalam Muhammad Qasim telah dibawa ke Kaabah
dan dibai'ah oleh beberapa orang ataupun oleh ramai orang ataupun oleh satu orang sekalipun, bagaimana tindakan kita? Kita yang mendapat khabar itu, tindakan kita sama juga, yakni kita tetap kena berhati-hati, ya. Hal ini kerana dalam sejarah umat Islam, sudah ramai orang yang disangka sebagai Al-Mahdi ni dibai'ah di Makkah. Kalau tuan-tuan rajin cari maklumat, dia dah ramai dah. Tetapi setakat ni ternyata semuanya tidak benar pun. Sebab itu kita kena sangat berhati-hati, ya. Itu belum dicampur dengan ramai lagi yang dibai'ah di luar daripada Makkah, kan. Macam-macam cerita. Jadi kita ni jangan terburu-buru untuk menerima, dan kita juga jangan terburu-buru untuk menolak. Dajjal yang sebenar itu ada, Dajjal yang palsu pun ramai. Begitu juga dengan Al-Mahdi. Al-Mahdi yang sebenar itu ada, Al-Mahdi yang bukan Al-Mahdi, yang palsu pun ada juga. Kena sangat berhati-hati. Macam kita kata tadi, jangan terburu-buru untuk menerima, dan juga jangan terburu-buru untuk menafikan, untuk menolak. InsyaAllah selamat. Persoalan, boleh jadi tak Muhammad Qasim itu ialah Al-Mahdi yang sebenar? Jawapan kita, hal itu tidaklah mustahil setakat ini. Persoalan, boleh jadi tak Muhammad Qasim itu Al-Mahdi yang tak sebenar? Maksud dia bukan Al-Mahdi. Yang itu pun tidak mustahil juga setakat ini. Persoalan, adakah salah jika kita tidak mahu mengakui Muhammad Qasim itu sebagai Al-Mahdi? Salah ke tidak ni? Setakat ini. Yang akan datang tak tahulah. Setakat ini, Muhammad Qasim ini tidak dibai'ah pun di Makkah. Jadi dia bukan Al-Mahdi, ataupun belum Al-Mahdi sekiranya benar dia ialah Al-Mahdi. Setakat ini tidak salah jika kita tidak meyakininya sebagai Al-Mahdi. Tidak salah juga jika kita merasakan dia ini calon Al-Mahdi. Sebab benda belum rasmi. Kita jangan memaksakan ke atas orang untuk menerima, untuk menolak. Ini kena sangat berhati-hati. Bahkan setakat ini, saya banyak guna perkataan setakat ini, yang saya lihat video-video tentang dia, tulisan-tulisan, mendengar kisah-kisah tentang dia, Muhammad Qasim itu sendiri tidak mengakui dia sebagai Al-Mahdi. Orang memanggil dia Al-Mahdi pun dia menolak. Dia pun tak berani nak mengesahkan dia Al-Mahdi. Cuma dia ceritakan pengalaman-pengalaman dia. Jadi, kisah tentang Muhammad Al-Qasim ini akan disambung. Bukan kisah lah, tetapi lebih kepada cara kita menilai. Sekiranya tuan-tuan masih ingat, dalam kuliah kali yang ke-51 dulu, kita ada beri panduan cara-cara untuk menilai maklumat, khususnya pada zaman akhir ini. Maklumat-maklumat ini ada grade-grade dia. Jadi kisah-kisah Muhammad Al-Qasim ini kita nak letak pada grade-grade itu tadi. Bukan asal dapat cerita saja terima, ataupun asal dapat cerita saja tolak. Kita kena menggradekan dia. Grade-grade itu kita bahagikan kepada 4 secara ringkasnya. Yang pertama, yang bertaraf muktamad. Yang kedua, bawah sikit, yang bertaraf pasti tetapi tidak muktamad. Yang ketiga, bertaraf hampir-hampir pasti. Dan yang keempat, bertaraf tidak pasti. Untuk lebih memahami apa yang kita perkatakan ini, sangat bagus jika tuan-tuan dapat mengulang tonton pengajian kita kali yang ke-51. Dalam kuliah yang akan datang ini, kita nak menggradekan maklumat-maklumat tentang Muhammad Qasim ini, insya-Allah. Baik, seterusnya. Akhir-akhir ini kita mendapat banyak pertanyaan tentang tafsir mimpi, takwil mimpi, takbir mimpi.
Jadi dari semasa ke semasa kita nak kongsikan lah. Kali ini kita bawa 3 mimpi yang orang tanyakan kepada kita dan kita mendapat jawapannya. Sebenarnya daripada sekian banyak mimpi yang orang tanyakan kepada kita, biasanya kita dapat maksudnya tu dalam 30% lah. Kalau ada 10 mimpi yang ditanya, mungkin 3-4 mimpi kita dapat jawapan dia. Yang 6-7 lagi tu kita tak dapat. Lebih banyak yang tak dapat berbanding yang dapat. Jadi, sekiranya ditanyakan tentang maksud mimpi tuan-tuan kepada pihak kami, pihak saya khususnya, jangan menaruh harapan yang tinggi. Sebab 30% saja daripada mimpi-mimpi itu yang berjaya kita dapatkan pengertian ataupun maksudnya. Yang selebihnya tu tak dapat. Okey. Yang pertama, persoalan dia. Ada orang bertanya, saya ada terbaca apabila kita selalu mimpi ibu bapa kita yang sudah pergi, yang sudah meninggal, itu bermaksud mereka tidak tenang di sana. Di alam barzakh sana tu tak tenang. Benarkah begitu? Jadi jawapan kita tidak benar. Walau selalu, walau jarang-jarang, takbir mimpi-mimpi itu adalah berdasarkan isi kandungan mimpi itu sendiri. Lain mimpi, lain cerita dia. Ringkas kata, kena tengok apa yang berlaku dalam mimpi tu. Bukannya asal mimpi ibu bapa saja mereka tak tenanglah di sana. Bukan begitu. Tengok apa isi mimpi tersebut. Yang kedua, ada seorang hamba Allah ni dia bermimpi. Mimpi dia tu kita cerita secara ringkas lah. Dia bertemu dengan seorang nenek yang sangat tua. Kelihatan usia nenek tu dah ratusan tahun dah. Bukan puluh tahun, bukan 100 tahun, lebih lagi. Dalam mimpi itu seolah-olah hamba Allah itu tahu bahawa si nenek tadi ialah ahli keluarganya yang berpangkat nenek kepada nenek, leluhur yang beberapa keturunan dulu ni. Walaupun dia tak pernah tengok, tapi dalam mimpi itu dia tahu, ini nenek kepada nenek aku dulu ni. Macamlah bila kita mimpi, contohnya kita sedang menunggu bas, orang pun tanya, nak pergi ke mana ni? Saya nak pergi ke Pulau Pinang. Macam mana kita tahu kita nak pergi ke Pulau Pinang? Tapi dalam mimpi itu kita sendiri tahu. Jadi samalah dengan hamba Allah. Ini tadi dia bermimpi jumpa satu orang yang sangat tua, dan dalam mimpi itu dia tahu yang itu ialah nenek kepada nenek dia. Jadi si nenek itu tadi dia menyambut hamba Allah itu dengan baik. Dia layan baik. Kemudian nenek itu tadi dia berubah perlakuannya jadi gerak dia tu seakan-akan seekor kucing. Sebenarnya gerak harimau tu. Jadi persoalan dia, adakah benar yang itu nenek moyangnya, ataupun adakah itu saka, ataupun apa benda. Jadi berdasarkan mimpi tersebut, lain orang lain maksud mimpinya. Biasanya macam itu, walaupun kadang-kadang mimpinya tu isi dia sama. Jadi setakat yang kita faham, yang itu bukanlah nenek moyangnya, dan yang itu juga bukanlah saka dia atau saka keturunannya, tetapi yang itu hanyalah jin yang cuba nak mengena, yang nak mendapatkan sesuatu. Jin ni memang suka kalau kita ini, kita teranggap, yang itu memang nenek moyang aku dulu. Ataupun kita teranggap, yang ini saka. Dia suka macam itu. Sebenarnya bukan. Tak ada kaitan. Jadi itu permainan jin lah. Kita pendekkan cerita, kita bagi tahu apa sahaja yang disuruh dalam mimpi itu, apa sahaja yang diberi,
walau dalam mimpi-mimpi yang akan datang, kalau jumpa balik makhluk itu tadi, apa saja yang diajar, yang ditanya dan sebagainya, terus tolak je. Jangan berasa malu, jangan berasa segan, terus tolak. Biasanya jenis yang macam itu dia akan beredar lah. Terus tolak. Maksud dia jangan ada nak membina apa-apa hubungan. Sekiranya dia kembali lagi, dia tak mau pergi juga, yang itu kita akan mohon kepada Allah dan kita akan usahakan dengan cara yang lain. Tapi mimpi ini pun dah lama, rasa saya sebulan lebih juga mimpi ini, dan selepas itu tak dia datang lah. Kata hamba Allah itu tadi. Jadi okey lah. Mimpi yang ketiga, datang pertanyaan, orang bertanya pula, mimpi 2 ekor buaya yang bertarung. Yang ini mimpi jenis takwil. Takwil ni dia dalam bentuk perlamangan-perlamangan, simbol-simbol, kita kena takwilkan mimpi itu. Ada mimpi yang dia bukan jenis takwil. Ni pentafsir-pentafsir mimpi, mereka ada pengetahuan lah dalam hal ini. Jadi mimpi 2 ekor buaya bertarung ini bermaksud ada 2 golongan yang dalam jumlah yang besar. 2 golongan yang besar dalam sesebuah wilayah, khususnya macam negara dalam negara lah. Dalam sesebuah negara itu yang akan bertentangan dengan sangat hebat. Dia tak semestinya perang, bunuh-bunuhan, tembak, bukan yang itu. Ada pertentangan yang sangat hebat antara 2 kumpulan ini dalam sesebuah negara itu. Itu maksudnya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, hadirin dalam ni lah, bukan hadirin betul ni. Sebab kita ni secara guna teknologi ni kan. Dan segmen yang terakhir setakat ini, kita ni baru nak bermula semula. Jadi nak warm up lah. Baru nak warm up. Yang terakhir ni macam biasa, kita nak sentuh tentang beberapa berita yang penting. Yang pertama, Imam Besar Al-Azhar, Syekh Ahmad At-Taib, menolak seruan penggabungan agama dalam sebuah kepercayaan yang disebut sebagai Abrahamisme. Ini ada puak-puak yang dia seakan-akan nak menggabungkan idea-idea, nak menggabungkan unsur-unsur, kalau boleh nak menggabungkan agama tu matlamat mereka. Nak menggabungkan tu agama-agama yang dikatakan berkait dengan Nabi Ibrahim, yakni agama Yahudi, agama Nasrani dan juga agama Islam. Nak digabungkan. Kata Syekh tadi, seruan itu jelasnya berusaha menggabungkan fahaman Judaism, Yahudi lah, Kristian dan Islam dalam satu agama dengan nama agama Abraham. Agama Ibrahim. Jadi dia tak bersetuju. Memang ada orang-orang yang macam ini. Ya, liberal pun liberal, plural pun plural, berkait dengan agama-agama yang berkait dengan Nabi Ibrahim. Berita seterusnya. Kira-kira 40% daripada rakyat negeri ini, ni Pulau Pinang, yang menerima janji temu untuk mendapatkan dos penggalak melalui aplikasi MySejahtera didapati tidak hadir untuk menerima suntikan dos tersebut. 40% tak datang, entahlah mengapa. Sebelum ini ramai yang beria-ia, dos 1, dos 2, mai yang ketiga ni dia tak datang juga. Wallahualam. Itu lapor utusan. Okay, berita harian melaporkan Kementerian Kesihatan akan memperluaskan pemberian vaksin penggalak COVID-19 kepada individu berusia 18 tahun ke atas dan mempunyai komorbiditi, ibu mengandung, individu berusia 40 tahun ke atas dan petugas barisan hadapan selain daripada petugas kesihatan. Seterusnya, utusan melaporkan di Australia sebanyak 2 juta kit ujian COVID-19 ditarik balik sejak masalah itu dikesan bulan lalu.
Keputusan positif palsu menyaksikan individu yang melakukan ujian tersebut dijangkiti COVID-19 sedangkan mereka sihat. Ada masalah tentang test kit tu tadi. Mereka ni tak kena tapi bila dites dengan tu kena. Pada awal Oktober lalu, Illummi, nak sebut macam mana? Ini syarikat tu lah, test kit tu, mengumumkan penarikan 195,000 kit ujian selepas keputusan positif palsu dilaporkan di beberapa fasa pengeluaran produk. Ini di Australia. Berita Harian melaporkan pemberian vaksin COVID-19 keluaran Pfizer BioNTech kepada kanak-kanak berusia di bawah 12 tahun akan bermula pada 2022. Di tempat kita ni adalah dijangkakan seramai 5.9 juta kanak-kanak akan divaksinasi melibatkan anggaran keperluan kuantiti sebanyak 11.8 juta dos menurut kementerian itu. KKM lah ni. Berita sepenuhnya di Berita Harian. Dalam kuliah-kuliah kita ini, sekiranya tuan-tuan perasan, kita memang tidak sentuh tentang hal ehwal yang berkait dengan politik kepartian, pilihan raya, yalah yang seumpama dengan itulah, yang berkait dengannya. Kali ini kita nak sentuh sekali. Sebab apa? Sekarang ini ada pilihan raya di negeri di Melaka, ya. Saya bacakanlah petikan. Sebab yang ini jarang-jarang ada, tak pernah ada rasanya. Seramai 13 daripada 22 calon bebas, cerita tentang calon bebas, mengambil langkah bergabung dan berkongsi manifesto. Calon-calon bebas ni biasanya bersendirian lah, tapi mereka ini bergabung dan berkongsi pula manifesto untuk bersama-sama bagi menentang 99 calon lagi dalam pilihan raya negeri Melaka. Ramai kali ini, ya. Ramai sungguh di Melaka. Dalam satu kenyataan bersama, 13 calon bebas itu memaklumkan mereka memilih untuk bergabung dalam satu platform bagi memenuhi aspirasi rakyat Melaka yang didakwa kecewa dengan pergolakan politik di negeri itu. Calon dalam platform gagasan ini juga ingin membuat ikrar aku janji, iaitu kami tidak akan membentuk parti politik baharu selepas selesai PRN Melaka dan tidak akan sesekali melompat menyertai mana-mana parti. Macam mana nak mengelakkan daripada berlaku tu? Kami bersedia memeterai dokumen aku janji yang terikat dengan undang-undang. Terikat dengan undang-undang. Bukan sesama mereka tu saja. Yang mana calon bebas yang menang perlu mengosongkan kerusi Dewan Undangan Negeri serta-merta dan rakyat boleh menyaman kami di mahkamah jika melanggar dan mengingkarinya. Mereka ni kalau lepas tu nak lompat parti ke apa ke, rakyat boleh ambil tindakan terhadap mereka. Dan jadi mereka ni nak elak daripada kena macam itu, mereka terpaksa kosongkan kerusi yang dimenangi. Ni mereka ni tak boleh tak boleh nak melompat, tak boleh. Ini sesuatu yang baru, yang menarik, yang bagus. Sebab itu kita kongsi. Okey. Seterusnya, Berita Harian melaporkan Ketua Saintis Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan beliau menantikan vaksin COVID-19 generasi kedua yang mungkin dikeluarkan dalam bentuk semburan hidung dan oral. Biasa kita suntiklah kan. Soumya Swaminathan berkata, vaksin dalam bentuk itu mempunyai kelebihan berbanding versi sedia ada kerana ia mudah diberikan berbanding kaedah suntikan selain boleh dikendalikan sendiri oleh penerimanya. Dan yang terakhir, utusan melapor, ramai pelajar memilih untuk ponting selain ibu bapa tidak membenarkan mereka ke sekolah berikutan bimbang jangkitan COVID-19 walaupun sesi persekolahan bersemuka dibenarkan pada 1 November lalu di Lembah Kelang. Ini cerita di Lembah Kelang. Jadi setakat itulah berita-berita dia. Kami sangat menggalakkanlah tuan-tuan baca berita sepenuhnya agar dapat maklumat yang lebih jelas. Sebab kami di sini hanya
petik-petik sahaja. Ya. Baik. Untuk kali ini rasanya sekadar itu sahajalah dahulu. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kuliah yang akan datang. Kita ni baru nak mula balik, baru nak warm up. Tapi kalau ada kesibukan tak boleh buat juga. Semuanya atas Allah dari segi hakikatnya. Kita usaha dan ikhtiar dari segi syariatnya. Kerana usaha dan ikhtiar kita itulah yang akan ditanya, dipersoalkan dan dipertanggungjawabkan. Bahagian hakikat kerja Allah tak akan dipersoalkan. InsyaAllah akan ada lagi kuliah-kuliah seterusnya sekiranya dipanjangkan umur oleh Allah. Cuma yalah, kerja-kerja banyak. Saya dah cuba untuk mengurangkan masa tidur seminima mungkin pun masih banyak juga lagi. Tapi tak apalah, yang pentingnya kita suka. Walaupun sibuk macam mana pun kita suka. Sebab kita melakukan kerja-kerja pada jalan Allah sangat nikmat. Di sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.